السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita sekali lagi bersama-sama pada malam ni, insya-Allah sambungan kita daripada Risalah I'tiqad Imam Asy-Syafi'i karangan Syekhul Islam Ali bin Ahmad Al-Hakkari rahimahullahu taala, masih lagi di bawah bab fi madhihil hadits wa ahlahu, bab pujian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala terhadap ilmu hadis ataupun hadis tu sendiri dan juga ahli hadis. Kita dah baca beberapa daripada riwayat kata-kata Imam Syafi'i berkenaan kecenderungan dan orang kata apa, penghormatan yang diberikan oleh Imam Syafi'i terhadap hadis dan juga ilmu hadis, ahli hadis. Okey. Sambungan kita malam ni ialah muka surat 123 dan juga muka surat 122. Jadi kita tengok matan muka surat 123, matan Arab dia. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, أخبرنا الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي إجازة قال أنبأنا علي بن محمد بن عمر الفقيه بالري قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي قال أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال سمعت أبي رحمه الله يقول كان الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنده الخبر قلده وخير خصلة كانت فيه أنه لم يشتهي الكلام إنما همته الفقه. Kita tengok terjemahan dia muka surat 122. Kita punya matan ni kita dah sebut pada pelajaran sebelum ni, cuma ada beberapa benda yang saya nak tambah lagi. Dia kata Al-Hakkari berkata, Al-Syeikh Abu Abdul Rahman As-Sulami telah mengkhabarkan kepada kami secara ijazah. Beliau berkata, Ali bin Muhammad bin Umar Faqih Al-Faqih telah memberitahu kami di Rai. Rai ni kita dah sebut pada pembelajaran yang lepas, satu tempat yang terletak di negara Somalia hari ini. Itu pendapat pertama. Bila mana saya buat kajian, saya buat carian, ada satu lagi tempat di Iran, nama dia pun Rai, duduk dalam Tehran hari ini. Dalam kitab Mu'jamul Buldan karangan seorang tokoh nama dia Yaqut Al-Hamawi. Kitab ni penting bagi orang yang belajar hadis, sebab untuk kita tahu nisbah satu-satu orang tu, gelaran belakang dia tu, nama tempat tu, nak tahu kawasan mana. Maknanya kita boleh tengok Yaqut Al-Hamawi ni satu orang tokoh yang hebat, sebab dia kaji peta pada waktu tu. Masa tu belum ada orang lukis peta lagi. Tapi dia sebut negara ni apa muhafazah yang ada, apa daerah yang ada. Jadi dia sebut dalam kitab dia Yaqut Al-Hamawi tu, Mu'jamul Buldan, dia kata ada dua tempat nama Rai. Satu Sumal, Somalia hari ni, dan yang kedua ialah di Tehran di Iran hari ni. Okay. Dari segi orang kata apa, wilayah-wilayah yang ahli hadis hidup ni, kebanyakannya mereka berada di wilayah yang dekat dengan Iran, Iraq dan kawasan sekitar itu. Sebab tu kalau tengok Imam Tirmizi, dia berasal daripada kawasan nama dia Turmuz, dan Tirmizi itu ada 3-4 orang tokoh hadis nama dia Tirmizi. Cuma yang terkenal ialah murid kepada Imam Bukhari, iaitu
Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmizi itu. Okay. Cuma nak katanya itu ialah kawasan-kawasan sekitar. Sebab tu kita akan tengok kegemilangan ilmu hadis ni, dia duduk di Central Asia. Maknanya Asia Tengah. Maknanya hari ni ialah sebahagian Iran sikit, kemudian kata apa, Iraq, dan juga Stan country, Uzbekistan, Turkmenistan, itu ialah kawasan sekitar ahli hadis ataupun perkembangan ilmu hadis itu berlaku. Jadi kita boleh tengok itu pandangan lah ar-rai. Tak pastilah ar-rai ini ialah rai di Somalia ataupun di Iran hari ini, di Tehran. Qala anba'ana Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, telah mengkhabarkan kepada kami Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi ataupun dikenali dengan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ni adalah satu orang tokoh, digelar sebagai Jihbiz ataupun Jahbiz, yang bermaksud pakar dalam ilmu menentukan satu orang perawi itu dia boleh terima tak boleh terima, dan sekali saja dibacakan satu matan hadis dia boleh tahu matan hadis tu ada kecacatan ataupun tidak. Ini ialah ilmu yang detail, ilmu yang crucial dan teknikal dalam hadis. Okay. Dia kata, qala akhbarani Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, telah mengkhabarkan kepadaku Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, iaitu anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, fima kataba bihi ilayya, dalam surat yang telah dia tulis kepadaku. Maknanya Ibnu Abi Hatim pernah berutus surat dengan Ahmad bin Hanbal, bukan, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, Ibn Ahmad bin Hanbal, maknanya anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab Razi dia duduk di kawasan yang jauh, dan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ni dia duduk di Baghdad, di Iraq. Walaupun dalam wilayah yang dekat, tapi pada zaman itu orang kata apa, nak bertemu tu dia panggil imkanul liqa, kebolehan untuk bertemu antara dua tokoh itu agak sukar, sebab dia bukan mudah macam zaman sekarang. Okay. Cuma balik kepada matan kita ni, kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dia kata sami'tu abi, aku dengar dengan telinga aku daripada ayah aku iaitu Ahmad bin Hanbal, yaqul, dia pernah kata, kana Syafi'i, sesungguhnya Imam Syafi'i itu rahimahullah, idza thabata indahul khabar, bila mana telah sabit kepada dia satu khabar, iaitu hadis ataupun asar, maknanya hadis yang datang tu berjaya dibuktikan perawi dia okey, semuanya dhabit, semuanya adil, maka apa akan Imam Syafi'i buat? Dia kata qalladahu, dia akan ikut hadis itu, dia tak akan lagi keluarkan apa-apa fatwa ataupun huraian daripada hadis tu, melainkan dia ikut. Okay. Kemudian kata lagi Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata wa khairu khaslatin kana fihi annahu lam yashtahil kalam, dan sifat terunggul yang ada pada beliau ialah tidak menggemari untuk terlibat dengan ilmu kalam. Sebelum ni kita dah bahas tentang ucapan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam, bukan ucapan, bahkan disebut dalam risalah kita ni dhammuhu fi ilmil kalam, cemuhan Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Okay. Jadi bila mana nak cerita tentang ilmu kalam ni, saya dah sebut sebelum ni secara ringkas saja, sebab waktu tu saya punya bacaan tak banyak sangat. Okay. Cuma nak sebutnya ilmu kalam yang dimaksudkan dalam banyak kitab-kitab akidah ni bukanlah ilmu falsafah yang telah dibukukan sekarang ataupun ilmu falsafah yang berfikir tentang kehidupan, tapi ilmu falsafah yang berfikir tentang ketuhanan dan juga juzuk diri ni bahagian pada Tuhan. Nanti kita akan terang dengan bahasa yang mudah lagi. Okay. Sebelum pada saya nak bahas tentang bab ilmu kalam ni, malam ni kita ambil masa sikit untuk matan ni, sebab matan ni agak penting. Imam Syafi'i dia tak nak terlibat, tak nak bercakap satu pun tentang ilmu kalam. Ilmu kalam apa yang dimaksudkan? Untuk cerita benda ni, saya terpaksa ambil satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ni saya bacakan terjemahan dia, riwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ataupun Ibnu Abbas. Okay. Ibnu Abbas dia kata, berhala-berhala yang dahulu diagungkan oleh kaum Nabi Nuh di kemudian hari tersebar oleh bangsa Arab. Saya baca ni pertengahan hadis dah, sebab hadis tu panjang dalam Sahih Bukhari. Cerita macam mana orang Arab boleh start sembah berhala. Kita tahu permulaan masyarakat Arab jahiliyah menyembah berhala ialah 400 tahun sebelum zahirnya Nabi Muhammad, sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Siapa yang mula-mula bawa berhala ni, sembah patung ni? Siapa?
lelaki yang bernama Amru bin Luhai. Dia ialah seorang pemimpin tertinggi di Mekah pada waktu itu. Ketika mana dia buat perjalanan ke Syam, ada dua riwayat sirah menunjukkan dia pergi ke Syam kerana dia sakit. Maknanya dia pergi ke Syam tu nak pergi berubat. Yang kedua kata dia pergi ke Syam tu kerana dia nak berniaga. Okey. Riwayat yang kata dia pergi berubat sebab apa? Sebab Amru bin Luhai ni dia kena paralyze, dia kena stroke lah istilah kita. Sebahagian badan dia tak boleh bergerak. Dan ada orang kata kepada dia, kalau kamu nak baik sakit tu, kamu kena mandi satu kolam air panas yang ada di Syam. Syam tu pula tak tahulah negara mana hari ni, sebab wilayah Syam tu besar, iaitu Syria, Jordan, Palestin dan juga sebahagian Iraq hari ni dan juga Lebanon sikit. Okay. Tak tahu di mana wilayah tu tak disebut. Cuma dalam riwayat yang kata kawan ni pergi kerana nak berubat, waktu dia mandi di kolam air panas itu, dia tengok padri Kristian. Dia tengok orang-orang Syam yang beragama Kristian ni, mereka menyembah patung Maryam dan juga patung Isa alaihissalam. Mereka kata itu Isa, mereka kata itu Maryam. Okay. Jadi dia pun tanya kepada pendeta-pendeta ni, kenapa sembah benda ni? Kenapa sembah benda ni? Maka jawab pendeta ni ataupun orang-orang kebanyakan situ, dia kata, kalau kami dilanda kemarau, kami akan berdoa pada patung-patung ni, maka turunlah hujan di negeri kami. Kalau kami mengalami kerugian dalam perniagaan, kami berdoa pada patung-patung ni, maka kami dapat keuntungan. Kalau kami lambat dapat anak, kami berdoa pada benda ni, kami dapat anak. Mudah ceritanya, kami nak benda-benda yang elok dalam hidup, kami ada hajat, ada masalah, kami pergi pada patung berhala. Dia pada waktu tu yang mengamalkan ajaran saki-baki peninggalan Ibrahim dan Ismail alaihissalam di Mekah, dia rasa menarik sembah berhala tu. Lalu dia pun beli satu berhala nama dia Hubal. Berhala Hubal ni lah first masuk dalam kota suci Mekah dan diletakkan dalam Kaabah Al-Musharrafah. First berhala masuk. Ini berhala yang pertama masuk. Okay. Nak ceritanya, dalam hadis riwayat Bukhari ni, lepas daripada dia balik ke Mekah tu, dia bawa berhala dengan sebab dia pemimpin, jadi orang-orang di Mekah ni pun tunduk patuh saja pada dia bila mana dia kata, selain pada kita berdoa pada Tuhan, kita pun jarang-jarang sekali jamulah sikit berhala ni. Buat sembelihan ke apa, sebab dia dapat panduan perjalanan tu ataupun cara nak beribadah tu daripada ahli kitab yang tak betul di Syam tu. Okay. Syaitan, iblis, dia ambil kesempatan. Apa yang dia ambil kesempatan terhadap Amru bin Luhai ni? Masuk dalam mimpi kawan tu, beritahu di mana berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh yang tertanam di kawasan sekitar Arab Saudi tu. Tengok, iblis dia ambil kesempatan. Okay. Dalam hadis ni kalau tengok, Abdullah bin Abbas kata, bila mana dia mimpi, iblis bagi koordinat di manakah berhala tu tertanam. Ada 5 berhala. Dalam surah surah Nuh ayat 23, Allah Taala sebut, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kamu tinggalkan sembahan terhadap berhala-berhala itu. Jangan kamu tinggalkan sembahan terhadap Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. 5 berhala ni. 5 ni ialah patung arca yang dibentuk daripada tanah liat ke batu ke, daripada 5 orang saleh yang hidup lebih awal berbanding zaman Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh dia buat syirik dengan dia sembah berhala ni. Bila mana berlaku banjir besar, maka berhala semua orang kafir ni semua tenggelam dalam banjir tu. Jadi patung-patung berhala itu telah hanyut sampai kawasan dekat dengan Hijaz. Hari ni kawasan tu nama dia Jeddah. Jeddah lah kawasan itu. Dikatakan, orang kata apa, koordinat asal. Orang kata apa, dia punya kedudukan berhala. Okay. Dalam hadis ni Abdullah bin Abbas dia kata, di kemudian hari tersebar oleh bangsa Arab akan berhala-berhala itu. Wad, berhala pertama, menjadi berhala untuk kaum Kalb di Daumah Al-Jandal. Ini jumpa oleh kabilah ini. Kabilah nama dia Kalb dan dia duduk di kawasan nama dia Daumah Al-Jandal. Ni duduk sekitar dengan Mekah.
Kemudian berhala kedua, Suwa', telah pun dijumpai oleh Bani Huzail. Kemudian Ya'uq dan juga Ya'uq itu telah dijumpai oleh Murad dan Bani Ghutaif di tempat nama dia Jauf. Tempatnya itu berada hampir dengan Sabak hari ini. Adapun Ya'uq adalah untuk Bani Hamdan, sedangkan Nasr untuk Himyar dan juga keluarga Zulkala. Itu adalah nama-nama orang saleh daripada kaum Nabi Nuh. Hadis ni riwayat Bukhari. Maknanya koordinat berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh tu dijumpai oleh hampir semua kabilah yang duduk dekat di Mekah pada waktu tu, dan juga yang duduk sepadan dengan Yaman. Sebab kau tengok Himyar, Huzail ni, dia orang dah duduk ujung Saudi dah hari ni. Hari ni kawasan tu Najran, sekitar-sekitar tu lah. Border di antara Yaman dengan Saudi hari ni. Okay. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, itulah nama-nama orang saleh daripada kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syaitan membisikkan kepada kaum mereka supaya mendirikan berhala pada majlis mereka dan menamakannya dengan nama-nama mereka. Maka mereka pun melakukan hal itu, dan pada saat itu berhala itu belum disembah hingga generasi mereka wafat. Sudah itu dan ilmu telah pun tiada, iaitu terputusnya kenabian, maka berhala-berhala itu disembah. Okay. Saya nak kaitkan dengan ilmu kalam ni. Bila mana berhala tu dah disembah apa-apa semua, dan kita pun tahu bahawasanya orang Arab pada waktu tu, dia orang tidak terkesan dengan mana-mana agama besar yang ada di sekeliling mereka. Tak terkesan dengan Kristian, tak terkesan dengan Majusi di Parsi pada waktu tu. Cuma yang ada pada waktu tu ialah Yahudi di Madinah ataupun Yathrib, dan juga Kristian di Syam. Okay. Agama Yahudi masih lagi kosong daripada penyembahan berhala. Yang ada di Yathrib itu, Yahudi yang duduk di Yathrib itu, mereka tidak menyembah berhala lagi pada waktu tu. Okay. Cuma saya nak katanya, antara sebab manusia dia boleh sembah berhala kerana mereka percaya pada berhala-berhala ini, ianya ialah bahagian daripada juzuk ketuhanan yang ada di atas muka bumi ini. Maknanya orang saleh, rohnya itu ada bahagian daripada ketuhanan yang perlu untuk kita deal dengan dia, untuk kita dapatkan sesuatu hajat kita dipenuhi. Dalam masyarakat Melayu, dari segi antropologinya, dari segi latar budaya kita ni, itu dipanggil fahaman animisme dan dinamisme. Percaya pokok ni ada roh tertentu, bukit ni ada roh tertentu. Yang berlaku di tanah Arab, dia pergi kepada berhala terus, sebab iblis dah tiupkan ke dalam mimpi Amru bin Luhai tadi, koordinat sebenar berhala-berhala yang tertanam daripada banjir kaum Nabi Nuh yang dulu. Okay. Kemudian kalau kita tengok, lepas daripada Islam berkembang, Nabi berjaya mengislamkan hampir keseluruhan Hijaz, dan kita tengok berlakunya kecemerlangan Islam yang dibawa oleh Nabi ini ialah ketika mana pembukaan kota Mekah, berhala-berhala itu dipecahkan semua sekali. Termasuklah 5 berhala yang telah ditemui pada 400 tahun sebelum kedatangan Nabi itu. Okay. Dan pada waktu ini, manusia masih lagi ada kepercayaan terhadap roh ialah bahagian daripada ketuhanan, terutamanya dalam ajaran Majusi yang berada dan berpusat di Parsi pada waktu itu. Sebab kau tengok, Yahudi dan juga Kristian, mereka tidak mengiktiraf benda ini. Tidak mengiktiraf benda ni. Okay. Saya nak cerita pada semua yang ada dalam ni, cerita berlawan dengan kesyirikan ni, ianya ialah konsep yang sama daripada zaman Nabi Nuh sampai ke sekarang tahun 2021, nak habis dah 2021 nak masuk 2022 ni, yang kata kita duduk serang golongan-golongan yang mensyirikkan Tuhan, yang kafir apa semua ni. Dia kafir adakah pada nama agama yang banyak? Contoh, kita sebut Hindu ke, Buddha ke, Shinto ke apa. Itu ialah nama-nama yang telah diasimilasikan dengan bangsa. Tapi poin dia ialah satu saja. Percaya roh yang duduk dalam badan kita ni, dia boleh berhubung dengan Tuhan, dan roh ini ialah bahagian pada Tuhan. Ataupun dalam ajaran Islam yang tercemar, masuknya fahaman ni, ia dipanggil sebagai wahdatul wujud. Itu poin dia sama saja. Sebab tu kita akan tengok mereka akan menghormati roh. Mereka akan menghormati roh. Okey. Daripada kepercayaan inilah keluarnya perkataan falsafah-falsafah yang tak ketahuan hala nak pergi ke mana duk bahas tentang Tuhan. Sebab tu kita akan tengok
Kita tak cukup masa nak sebut semua. Cuma kita akan tengok daripada essence ini, intipati ini, dia keluarlah bermacam-macam istilah-istilah yang cerita tentang manusia ni dia nak percaya pada roh. Antaranya ialah konsep politism, konsep pantheism. Ini dalam pengajian akidah yang dalam-dalam dia akan sebut benda ni. Selain daripada tu konsep monism. Ini semua ada. Ini semua ada. Okey. Cuma saya nak katanya, yang kata ilmu kalam yang dibenci oleh para ulama dulu, dia mari daripada benda ni. Dia mari daripada perkara seperti ini. Sebab tu kita akan tengok pada zaman Mesopotamia ni, ini antara zaman yang mengembangkan falsafah ni. Mereka buat satu fahaman baru, nama dia Neo-Platonism. Malam ni kita banyak dengar istilah pelik-pelik sikit lah, luar pada kitab-kitab akidah. Faham tak faham saya tak tahu, tapi saya nak sebut yang kata ilmu kalam ni dia bertembung di situ. Dia bertembung di situ. Cuma nak ceritanya yang berlaku di negara kita hari ini ialah serangan yang sama, iaitu nama dia Wahdatul Wujud. Poin dia sama saja. Yang orang sebut sebagai ajaran kerajaan langit dan lain-lain. Dan dia pun ada esen ilmu kalam dalam tu. Yang disebut dalam kata-kata yang dibawa daripada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal tadi, dia kata ayah dia kata Imam Syafi'i ni, ayah dia kata, Imam Ahmad kata, wa khairu khaslatin. Muka surat 123 tadi, wa khairu khaslatin. Sebaik-baik benda yang ada pada Imam Syafi'i ni, dia tak terlibat langsung dengan ilmu kalam. Dia tak terlibat langsung dengan ilmu kalam. Iaitu ilmu yang nak fikir, kita ni bergabung dengan Tuhan kok mana? Sedangkan benda tu tak ada kena-mengena pun. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang roh. Katakanlah roh itu ialah urusan Tuhan. Tidak diketahui pun. Sebab kebanyakan agama kecuali Islam, Kristian dan Yahudi, kebanyakan agama di dunia ni, terutamanya agama yang tersebar di kawasan Syarqi Asia ni, tempat kita ni, mereka ada satu konsep iaitu percaya roh ini perlu dimuliakan, perlu orang kata apa, kita kena deal dengan roh tu. Roh tu termasuklah roh orang-orang baik yang hidup pada zaman dulu. Sebab tu kita akan tengok dalam Hindu dia ada konsep Brahman dan juga Atman. Brahman ni ialah Tuhan. Saya guna istilah Tuhan lah. Daripada Tuhan tu keluarnya Atman. Atman ni kita lah. Kita, pokok kayu ni semua Atman, cerminan Tuhan. Maknanya kalau tengok pokok, Tuhan juga. Kalau tengok mikrofon ni pun, Tuhan juga. Okay. Dan manusia ni, khususnya manusia yang merupakan Atman daripada Brahman itu, mereka nak deal dengan Tuhan supaya dapat syurga, supaya dapat kebaikan hidup lepas pada mati. Mereka kena buat satu perjalanan, nama dia moksha. Ni yang ada dalam Hindu. Moksha ni kena bertapa, meditasi, yoga. Sebab tu kita akan tengok beberapa tahun yang dulu fatwa tentang senaman yoga tu diharamkan. Sebab dia ada satu unsur moksha dalam tu. Sebab manusia di sisi orang Hindu ni lah, kalau kita tanya orang Hindu pun dia tak semua Hindu yang tahu. Hindu-Hindu yang belajar secara mendalam dalam bab ni lah. Okay. Moksha ni kita kena buat supaya kita mati nanti tak terkena konsep nama dia samsara. Istilah kita orang Melayu, sengsara. Samsara ni ialah mati tak pergi ke akhirat juga. Tak juga orang kata apa balik ke bumi, dia duduk tengah tu je. Ataupun istilah dia panggil reinkarnasi. Reinkarnasi itu yang mengarut. Dia akan masuk dalam tubuh binatang, dia akan masuk dalam pokok kayu, lepas tu dia kacau orang, dia jadi mambang tanah, dia jadi mambang air, macam-macam. Okey, itu ada dalam konsep Hindu dan juga ada dalam Wahdatul Wujud hakikatnya. Okey. Jadi ini benda yang kita boleh tengok. Yang dimasukkan dengan ilmu kalam itu, dia satu benda yang luas dan besar. Bukan kalam yang kita duduk belajar sifat 20, kalam basar itu bab lain. Itu benda lain. Okey. Ini ialah nak cerita tentang ilmu kalam. Dia bercakap dan benda ni dia ada pada semua agama. Hatta etis pun bahas bab ni. Ataupun orang yang percaya dengan monism. Monism ni dia percaya kita ni ialah benda yang tak wujud. Kita ni bukan kita sekarang. Sebenarnya tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar benda ni, saya baca semalam, saya baca sampai pukul 2 pagi duk baca tentang benda ni. Nak bagi kuliah pada malam ni. Okey. Kesimpulan yang saya boleh sebut ialah ilmu kalam, orang yang terlibat dengan ilmu kalam ni ialah orang yang gila tak perasan dia gila. Sebenarnya dia gila apa?
Sebab tuan-tuan baca perbahasan dia ni, dia macam tak jejak ke bumi. Dia duk bahas kita ni cerminan Tuhan. Kita ni lah sesuatu yang metafizik, iaitu tak tersentuh hakikatnya. Yang kita duk buat ni ialah daripada perbuatan Tuhan. Ini semua ni idea daripada iblis saja. Sebab iblis nak suruh kita ni gelong, tak ikut wahyu, itu saja. Sebab tu kalau kita tengok, bila mana Yahudi suruh orang-orang kafir musyrikin Mekah tanya Nabi Muhammad tentang beberapa soalan. Riwayat sebut An-Nadhr bin Harith dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Dua orang ni musyrikin hantar pergi tanya rabai Yahudi. Kami ni nak berhujah dengan Muhammad, boleh tak beritahu pada kami apa soalan yang kami nak tanya pada Muhammad? Kami nak cek dia ni betul Nabi atau tidak. Yahudi tu kata tanya 3 soalan. Soalan pertama tanya tentang pemuda-pemuda yang telah tidur di sebuah gua. Apa kesudahan cerita tu? Iaitu Ashabul Kahfi. Soalan kedua tanya tentang rajulun tawaf bainal masyriq wal maghrib. Seorang lelaki yang Allah Ta'ala beri pada dia pemerintahan daripada timur ke barat. Dalam istilah kita panggil Zulkarnain. Dalam Yahudi, Kristian, dalam Bible Old Testament dia panggil Cyrus the Great. Okay. Dan soalan ketiga tanya tentang roh. Kalau dia Nabi, dia boleh jawab 2, 3, yang ketiga tu dia tak jawab. Kalau dia jawab semua dia bukan Nabi, dia tak jawab pun dia bukan Nabi. Dia mesti boleh jawab 2, 1 tak jawab, 1 dia gantung. Dan kalau kita tengok, Nabi SAW diberi wahyu dalam surah Kahfi dan juga dalam surah Isra. Allah Ta'ala sempurnakan cerita Ashabul Kahfi, kesudahan dia apa, Zulkarnain pun kesudahan dia apa. Cuma masuk surah Isra, Allah Ta'ala sebut tentang soalan orang-orang kafir terhadap Nabi. Roh macam mana? Allah Ta'ala suruh jawab, Kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh itu ialah urusan Tuhan. Roh itu ialah urusan Tuhan. Dan di sinilah kalau kita tengok, kerana percaya roh ni dia boleh attach dengan alam fizikal kita ni, maka di situlah syaitan, iblis diambil kesempatan. Sebab tu kita akan tengok pada zaman lampau, kita akan tengok sebahagian daripada orang yang terlibat dengan kepercayaan roh ni, mereka duk ingat mereka berhubung dengan roh yang betul. Rupa-rupanya mereka berhubung dengan syaitan. Sebab tu kita akan tengok, semalam saya dah tengok, saya dah terbaca satu, saya tak ingat. Dia ni satu orang yang beragama Kristian. Dan dia ni dilantik sebagai kata apa, ahli nujum kepada keluarga Queen Elizabeth yang dulu, bukan yang sekarang. Okay. Dan mereka ni lah yang menetapkan tarikh pertabalan kerajaan diraja Britain ini. Okay. Cuma mereka ni ialah ahli sihir. Mereka ni ialah bahagian daripada Gnosticism dan juga Kabbalah dalam Yahudi tu ada. Okay. Cuma nak sebutnya, mereka ni attach dengan satu roh yang dia orang rasa itu ialah malaikat, tapi roh tu ialah iblis. Dan dia orang dapat kunci-kunci alam ni. Maknanya nak tahu orang ni mati, kampung ni berapa orang mati, kawan ni kalau dia kahwin, dapat semua. Kecuali satu kunci yang last tak dapat. Iblis minta kepada si ahli nujum ni, kalau dia nak kunci tu, dia kena bertukar pasangan, dia kena melakukan hubungan persetubuhan dengan isteri kawan dia. Iblis memang nak yang tu pun, nak buat yang tu lah. Benda yang sama berlaku dalam cerita ahli sihir di Babylon tu, Bibabila Harut wa Marut. Harut dan Marut tu. Okay. Cuma nak katanya ialah, ini semua ialah kepercayaan terhadap manusia boleh attach dengan alam roh. Dan Islam dan agama-agama samawi yang asal, macam Yahudi, Kristian yang ortodok, mereka tidak menggabungkan, orang kata apa, roh itu esen ketuhanan, tapi mereka kata roh itu makhluk Tuhan. Macam kita Islam, kita kata roh tu makhluk Tuhan. Roh itu bukan Tuhan. Cuma Kristian yang problem. Sebab tu dia orang kata Nabi Isa tu bahagian pada ketuhanan. Sama juga dengan Yahudi. Dan Islam juga menerima pengaruh ni bila mana adanya fahaman wahdatul wujud dan nur Muhammad itu. Cuma saya nak sebut sini, cara terbaik untuk tidak terlibat dan panjang lebar dengan isu ni, tak bercakap langsung tentang bab ni. Macam Imam Syafi'i. Sebab tu dalam matan ni dia kata, wa khairu khaslatin kanat fihi annahu lam yashtahil kalam. Sebaik-baik petunjuk dan keunggulan, tidak terliur pun untuk bercakap tentang ilmu kalam ni. Sebab daripada ilmu kalam ni, walaupun kita bercakap sikit, kita akan terkena kerosakannya.
innama himmatuhul fiqh, sesungguhnya kesungguhan Imam Syafi'i itu ialah pada fiqh semata-mata. Fiqh ni maksudnya ialah memahami tentang ibadat yang kita lakukan, muamalat yang kita lakukan, termasuk fiqh lambat ni juga ialah akidah. Kita jangan ingat fiqh ni halal haram saja. Sebab tu Imam Abu Hanifah dia masukkan dalam fiqh itu juga ialah akidah, fiqhul akbar. Benda yang kita kena faham dulu ialah bab ketuhanan. Okey, kemudian muka surat 125 dan juga 124. Qala al-musannif rahimahullahu taala, muka surat 125, akhbarana Ahmad bin Mahdi qala anba'ana Abu Nasr al-Murri qala anba'ana al-Qadhi al-Miyanji qala anba'ana Ahmad bin Marwan al-Maliki qala anba'ana Zakaria bin Yahya as-Saji qala anba'ana Ahmad bin Abi Laith an Ahmad bin Hanbal, daripada Imam Ahmad bin Hanbal juga, qala ma ra'aitu atba'a lil athari min asy-Syafi'i. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kita tengok terjemahan dia muka surat 124. Saya ringkaskan, saya tak baca dah nama-nama tu. Kita terus pergi kepada Ahmad bin Abi Laith telah memberitahu kami bahawa dia meriwayatkan daripada Ahmad bin Hanbal, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, ma ra'aitu atba'a lil athar, tidak pernah aku lihat orang yang lebih kuat mengikuti asar selain daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ini disebut sebagai syahadah, penyaksian Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Imam Syafi'i. Maknanya nak tunjuk pada kita inayatuhu bil athar, prihatinnya, sya'nanya Imam Syafi'i ni terhadap athar. Athar ni ialah kalam Nabi, termasuk dalam tu juga ialah kalam sahabat. Wal atharu hiya ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa 'anis sahabah. Maknanya Imam Syafi'i ni antara orang yang sangat mengambil berat tentang kualiti dan juga status satu hadis itu untuk menetapkan satu-satu hukum. Ini benda yang kita kena tahu. Okey. Tadi saya ada tengok satu video, ada satu orang hantar video ni. Dia nak kata Imam Syafi'i sebut benda-benda ni tawaduk saja. Bukan Imam Syafi'i itu sendiri orang yang orang kata apa, tunduk patuh kepada asar, tapi tawaduk. Dia datangkan satu qaul Imam Syafi'i yang terkenal, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Bila mana sahih satu hadis, itulah mazhabku. Kata-kata ni disebut oleh Abu Hanifah juga, disebut oleh Imam Asy-Syafi'i juga. Okey. Dia kata, kata-kata Imam Syafi'i ni bukanlah maksudnya bila mana kita dengar satu hadis tu, kita terima terus lalu kita beramal. Tapi nak tunjuk pada kita, kata-kata inilah kata-kata tawaduk Imam Syafi'i bila mana dia tulis kitab. Maknanya nak kata kalau ada salah, lemparkanlah pendapat aku, ambil hadis Nabi. Okey. Sebab dia nak kata orang-orang yang menggunakan kata Imam Syafi'i ni nak menunjukkan pada kita bahawasanya kata-kata Imam Syafi'i itu menunjukkan pendapat dia boleh ditolak begitu sahaja. Okay. Pertama kita kena tahu, kata-kata tu memang datang daripada tawaduk Imam Syafi'i. Tapi kata-kata tu bukanlah untuk mengkuduskan tulisan dia. Ini benda yang kita kena tahu. Supaya orang dia tak pergi ke arah ketaksuban. Dan kita pun tahu ketaksuban terhadap mazhab ini bukan berlaku zaman sekarang. Dah berlaku pada zaman Abbasiyah lagi. Dah berlaku pada zaman Uthmaniyah pun. Kalau kita tengok, berlaku pertempuran di antara mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i, mazhab kata apa, Abu Hanifah dengan mazhab Syafi'i, sehingga berlaku berbunuhan. Sebab tu kita akan tengok golongan pelampau terhadap mazhab, kata apa, mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi ni, mereka reka hadis palsu untuk memburukkan Imam Syafi'i. Sebab tu dia ada satu hadis yang diletakkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab dia Al-Mawdu'at. Dia kata, ya'ti fi akhir zaman rajulun ismuhu Muhammad ibn Idris akhtaru min iblis. Akan datang pada akhir zaman satu orang lelaki nama dia Muhammad bin Idris, lebih bahaya pada iblis. Iaitu Imam Syafi'i. Okay. Ini pelampau bagi mazhab Abu Hanifah. Okay. Dan benda yang sama juga berlaku pada orang lain. Sebab tu kalau kita tengok benda-benda seperti ini, dia berlaku kerana fanatik dan juga orang kata apa, ekstrim yang tidak dikawal, yang tak dapat dikawal. Dan benda ni telah berlaku pada sejarah yang lampau.
Dan dia akan berlaku balik pada zaman moden ni sekiranya pembelajaran fiqh tidak dibuka secara luas dan tidak dibaca dengan harmoni. Ia akan melahirkan orang yang hanya duduk pada satu pandangan dan akhirnya mengecilkan pandangan orang lain. Saya tak kata belajar fiqh ni campur mazhab. Belajar ikut mazhab masing-masing. Cuma belajar juga untuk hormat mazhab orang dan sedar diri bahawasanya mengambil pendapat lain daripada mazhab yang lain itu bukan benda yang besar, benda yang salah sehingga dilihat sebagai satu jenayah ilmu, bukan pun. Sebab benda tu kita kena sedar. Sebab pandangan-pandangan dalam fiqh ini ianya ialah benda yang dikeluarkan daripada ijtihad mereka sendiri. Kita letak atas kepala semua pandangan mereka ni sebagai hormat terhadap pandangan mazhab. Cuma nak sebut kepada kita yang merosakkan ialah ekstrim dan juga golongan-golongan pelampau ini. Dan kita kena sedar bahawasanya menukar pandangan mazhab ianya ialah benda yang memang dah berlaku di mana-mana orang Muslim di dunia ni pun. Macam kita di Malaysia, kita declare kita mazhab Syafi'i dalam ibadah. Kita jangan lupa kita telah bertukar ke mazhab lain dalam banyak produk-produk muamalat di bank. Di bank tu banyak tak guna mazhab Syafi'i. Sebab orang yang belajar muamalat dalam mazhab Syafi'i dia akan tengok muamalat mazhab Syafi'i lah yang paling ketat. Yang paling ketat. Kalau ikut kaedah mazhab Syafi'i, bank yang ada sistem tarik kereta tu haram perbuatan tarik kereta tu. Kita beli kereta, kita tak bayar. Sampai 3 bulan tak bayar. Bank pun suruh orang tarik kereta kita. Di sisi mazhab Syafi'i, tarik kereta tu haram bagi bank. Tak boleh. Kalau pegang yang tu, lingkup lah bank. Orang duk tipu beli kereta sebab di sisi mazhab Syafi'i, kalau orang tu tak bayar hutang, dosa dia dengan Tuhan. Dia tak boleh ambil undang-undang negara. Tak boleh ambil. Yang kita pakai tu ialah daripada Abu Hanifah. Dan juga daripada mazhab Maliki. Kita boleh ambil undang-undang, tindakan undang-undang bagi orang-orang yang tidak melunaskan hutang. Dalam mazhab Syafi'i dia berdosa tapi ambil tindakan tak boleh. Okey. Jadi benda tu kita kena sedarlah, perkara tu kita kena sedar. Okey, kemudian wa bi isnadihi an Salih bin Ahmad bin Hanbal qala sami'tu abi rahimahullah wa dzakara asy-Syafi'i rahimahullah faqala kana idza jaa al-hadits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam أو عن الصحابة لم يلتفت إلى غيره وكان رجلا قد جمع الله فيه العلم والفقه. Okay. Maksud dia, Al-Hakkari berkata dengan sanadnya daripada Salih bin Ahmad bin Hanbal. Salih bin Ahmad bin Hanbal ni pun anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Adik-beradiklah dengan Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat mengatakan Salih ni abang lagi berbanding Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Dan dikatakan ia anak sulung kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Okay. Apa kata dia? Dia kata wa dzakara sami'tu abi wa dzakara asy-Syafi'i, aku mendengar daripada ayahku menyebut tentang Imam Syafi'i, faqala kana idza jaa al-hadith, apa kata dia, dahulu apabila sampai kepada asy-Syafi'i hadis daripada Rasulullah atau para sahabat, beliau tidak lagi menoleh kepada selainnya. Beliau seorang lelaki yang terkumpul pada dirinya ilmu, fiqh, bacaan Al-Quran dan sifat rendah diri. Muka surat 126 juga 127. Okey. Daripada kata-kata ni kita boleh tengok apa dia? Syahadatu thalithah minal Imam Ahmad rahimahullah lil Imam Syafi'i fi ta'zimihi lil hadis wa inayatuhu bihi wa taqdimihi ala kulli syai'. Penyaksian yang ketiga oleh Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i dalam besarnya penghormatan Imam Syafi'i terhadap hadis, besarnya prihatin Imam Syafi'i dan mendahulukan Imam Syafi'i terhadap hadis di atas segala sesuatu, sehingga mengatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal terhadap Imam Syafi'i itu, bila mana datang saja hadis daripada Rasulullah, lam yaltafit ila ghairihi, dia tak akan berganjak kepada pandangan lain, iaitu yatrah jami'il ara' wa jami'il aqwal allati tukhalifu kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kalami sahabah. Maknanya Imam Syafi'i dia akan tinggalkan semua pandangannya kalau tak sama dengan hadis Nabi. Dan ini ialah satu keterbukaan yang memang dah ada daripada dulu lagi di zaman kegemilangan imam-imam mazhab ni. Sebab tu kau tengok Imam Abu Hanifah, dia duduk di Baghdad, dia duduk di Kufah. Maaf, bukan Baghdad, dia duduk di Kufah, di Iraq. Okay. Imam Abu Hanifah digelar sebagai ahlul ra'i sebab banyak pendapat fiqh dia dikeluarkan dengan ijtihad, sebab hadis-hadis tak banyak sampai kepada dia di Kufah.
Sebab pusat hadis ni di Hijaz, di Mekah, Madinah. Dua tempat tu. Beza dengan Imam Malik dia duduk di Madinah, dia tak pernah keluar pada Madinah. Dia duduk di Madinah dan dia telah menghimpunkan banyak hadis Nabi sehingga dia tulis kitab nama dia Al-Muwatta. Sebab tu kalau tengok dalam riwayat, bila mana Hasan Asy-Syaibani dan juga Abu Yusuf, dua-dua orang ni anak murid pada Imam Abu Hanifah. Wafat Imam Abu Hanifah tahun 150 Hijrah, dia orang pergi berguru dengan Imam Malik di Madinah. Ni dua-dua orang murid kanan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Yusuf dengan Hasan Asy-Syaibani. Okay. Kedua-dua orang ni bila mana dia sampai ke Madinah, dia dengar Imam Malik menyampaikan hadis dan juga memberi fatwa. Bila mana Imam Malik menyampaikan hadis dan memberi fatwa, dia anak murid kanan pada Imam Abu Hanifah, dia kata kalau Abu Hanifah hidup, dia akan rombak 2/3 daripada fatwa yang telah dia keluarkan zaman hidup dulu. Sebab majoriti fatwa dia dikeluarkan daripada ijtihad dan tidak berpandukan hadis. Ini murid yang bagus. Dia tidak ada sifat ketaksuban. Tak ada lah dia tunjuk hebat depan Imam Malik. Dia kata, Imam Malik ni muda lagi. Kita berguru dengan orang tua. Orang tua ni dah lama. Mazhab dia pun dah jauh tersebar. Sebab memang mazhab Maliki antara mazhab Hanafi, antara mazhab yang agak besar tersebar pemegangnya, pengikutnya di dunia sekarang ni pun. Antara dua wilayah yang terbesar ialah India dan Pakistan yang memegang, orang kata apa, ikut betul-betul mazhab Abu Hanifah dan juga sebahagian besar muslimin di China hari ni. Syafi'i ni dia di Asia ni lah paling banyak. Okey. Hambali memang di kawasan Dual Al-Khalijiyah, negara-negara Teluk Arab hari ni lah. Okey. Cuma nak katanya ialah tawaduk walaupun belajar lama, sehingga Hasan Asy-Syaibani tu menjadi murid yang meriwayatkan banyak riwayat Muwatta daripada Imam Malik. Jadi ni nak tunjuk pada kita bahawasanya sikap para imam terdahulu bila mana mereka dengar hadis Nabi, mereka cepat-cepat nak ambil hadis Nabi itu sendiri sebagai pandangan yang muktamad. Okay. Kemudian kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata wa kana rajulan qad jama'a Allahu fihi al-ilma wal fiqha wa qira'at al-Quran wal khudu'. Kerana mereka itu, orang kata apa, para sahabat itu berkumpul pada diri mereka ilmu, fiqh, bacaan Quran dan sifat rendah hati. Sebab apa kena ambil pandangan sahabat? Sebab apa kena ambil hadis Nabi? Kena berikan perhatian kepada hadis Nabi apa semua ni? Sebab para sahabat mereka golongan yang awal dididik oleh Nabi dan mereka golongan yang paling berjaya mendapat didikan Al-Quran. Terkesan. Yang lepas pada tu dia makin kurang sampailah kepada zaman kita sekarang. Okey. Seterusnya, matan seterusnya muka surat 127 yang terakhir untuk malam ni. Qala al-musannif rahimahullah akhbarana Abu al-Hasan Ali bin Abdul Malik bin Abi Talib al-Imam bi Jami' Halab qala anba'ana Abu Abdullah al-Ansari qala anba'ana Abu Nasr al-Fanani al-Faqih qala anba'ana Abu Ishaq at-Tabari qala anba'ana Abu Umar bin As-Sama qala anba'ana Abu Bakr Muhammad bin Ismail at-Tammar bin Raqqah قال سمعت الربيع بن سليمان يقول سمعت الشافعي رحمه الله يقول إذا رويتم عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فدعوا قولي وخذوا به فإني أقول به. Okay. Maksud dia muka surat 126, Al-Hakkari berkata Abul Hasan Ali bin Abdul Malik bin Abi Talib al-Imam telah mengkhabarkan kepada kami masjid di Halab di Syria, ataupun nama lain ialah Aleppo dalam bahasa Inggeris lah ataupun bahasa lain. Beliau berkata Abu Abdullah Al-Ansari telah memberitahu kami. Beliau berkata Abu Nasr Al-Fanini Al-Faqih telah memberitahu kami. Beliau berkata Abu Ishaq At-Tabari. Ini bukan Imam At-Tabari yang tulis kitab tafsir Tabari tu orang lain. Okay. Telah memberitahu kami. Beliau berkata Abu Amru bin As-Simak telah memberitahu kami. Beliau berkata Abu Bakar bin Muhammad Ismail At-Tammar telah memberitahu kami di Raqqah. Raqqah ni tak silap di Syria juga tempat dia. Beliau berkata aku telah mendengar Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ni ialah nama yang selalu dan banyak kita jumpa sebelum-sebelum ni, iaitu murid Imam Syafi'i dan juga merangkap muazzin di masjid Masjid Amru bin Al-As di Mesir. Masjid Amru bin Al-As. Okey, dan murid pada Imam Syafi'i. Aku telah mendengar Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, berkata apabila kalian meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW yang menyelisih pendapatku,
maka tinggalkanlah pendapatku dan peganglah hadis tersebut kerana hadis itulah pendapatku. Okey. Jadi ni nak tunjuk kepada kita bahawasanya macam mana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala ta'zim, agungnya dia terhadap hadis Nabi dan juga agungnya dia terhadap ahli hadis. Jadi semua benda ni dah kita lalu tadi, dan insya-Allah pada minggu depan kita akan masuk bahagian yang terakhir untuk buku ni ataupun risalah ni, iaitu abyat li Syafi'i fi madhil hadis wa ahlihi. Bait-bait syair Imam Syafi'i yang menyebutkan tentang pujian beliau terhadap hadis dan ahli hadis. Okey. Jadi insya-Allah kita akan tengok pada minggu seterusnya, dan kita akan tengoklah kitab lain pula untuk kita sambung, masih lagi dalam bab akidah. Cuma saya duk terbayanglah kitab yang kita nak cadang ni ialah Fiqhul Akbar oleh Imam Abu Hanifah, tentang akidah juga. Kitab tu pun nipis, dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Dan insya-Allah setakat tu saja, moga Allah Taala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.